Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam Al-Quran Time baca faham amal pada hari ini, pada hari Jumaat penuh barakah yang kita doakan penuh diberkati kehidupan kita, ceria, dan kita ingin lonjakkan lagi iman kita pada setiap hari Jumaat ini dengan sama-sama kita melihat kepada Al-Quran, sama-sama kita ingin memohon daripada Allah diberikan hidayah, dipimpin keluarga kita nun sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Safas. Salam Jumaat. Salam Jumaat Ustaz. Barakah insya-Allah Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz ya. Macam mana hari ini kita dah Ya. surah baru lagi Ustaz ya. Ya, semalam kita masuk surah Betul. baru, menyambung lagi hari ini. Surah ke-30. Masya-Allah subhanallah. Dan bila dah masuk juz yang ke-21 ni Ustaz ya. Sebenarnya dia dah mula surahnya ya, okay, bersedia bersama dengan tuan-tuan. Kita akan berkenalan terus bersama dengan surah Ar-Rum, kemudian surah Luqman, surah Sajdah ya. Sebelum ni surah Al-Ankabut. Jadi 4 surah ini adalah surah yang saling terkait antara satu sama lain. Dari mari kita sama-sama ya doakan agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah barakah dalam hidup kita. Kita doa sama-sama. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita lihat apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 405. Bermula daripada ayat yang ke-6 menyambung kepada perbincangan semalam tentang janji Allah sangat tepat. Sangat tepat ya, Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Dan kemudian pada ayat 8 hingga 10 kita akan melihat motivasi untuk memerhatikan pelbagai ciptaan Allah yang menjelaskan kewujudan Allah dan keesaannya yang pasti akan menolong bagi mereka yang memilih jalan keimanan dalam kehidupan. Dan seterusnya pada ayat 11 hingga 15 pengukuhan hari kebangkitan dan hari mahsyar serta penjelasan tentang apa yang terjadi pada saat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ringkasan bagaimana kita akan melihat pada halaman 405. Mari sama-sama kita share, kongsikan dengan rakan-rakan yang berada di mana saja dan juga jangan lupa kita banyakkan salawat pada Nabi junjungan sallallahu alaihi wasallam. Ayat 405 ataupun halaman 405 kita bermula daripada ayat 6 hingga ayat 9 terlebih dahulu dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar semuanya ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, salam Jumaat yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doa dan hajat kita di penghulu segala hari ini, dan pastinya antara doa kita ialah kita nak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat kita bertemu penghulu segala bulan tak lama lagi, Ramadan Al-Mubarak. Ustaz kurang lebih dalam berapa minggu saja lagi Ustaz. Ya, tak lama 10 ke 8 kali Jumaat lagi insya-Allah akan bertemu kita, mudah-mudahan panjang usia dan dipermudahkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi insya-Allah hari ini kita nak menyambung bacaan kita di surah Ar-Rum. Semalam kita dah baca 5 ayat Ustaz. 5 ayat. Hari ini kita nak sambung ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Masya-Allah dulu ataupun sebelum ini
baca sajalah surah Ar-Rum, dan jarang baca sebenarnya. Jarang, ya. Ayat-ayat saja kita ambil kadang untuk persembahan dan sebagainya. Tapi insya-Allah bermula pada semalam dan juga hari ini terus kita akan telusuri ayat demi ayat dalam surah Ar-Rum. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Mari kita mula baca dengan bacaan murattal sikah, ayat 6 hingga 9. Jemput semua untuk baca sama-sama insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 6 hingga 9 daripada surah Ar-Rum saja. Kita meneruskan bacaan daripada halaman 404 semalam dan hari ini kita menyambung bagaimana Allah menjanjikan
ketika Rom kalah ya kepada Farsi ya pada waktu itu Ustaz ya, sahabat dia berduka ya, berduka kerana apa? Farsi ini wakil kepada Majusi, iaitu mereka yang menyembah kepada api yang tidak disokong, dan Rom itu adalah orang Kristian pada waktu itu. Jadi apabila kita melihat antara Kristian dan juga Majusi, Kristian itu lebih dekat dengan Islam kerana ia adalah agama samawi, walaupun bukanlah mereka ini beragama Islam. Jadi Allah menyatakan bahawa akan menang ya dalam masa bid'ah sinin, dalam masa 3 hingga 10 tahun. Itu istilah bid'ah ya, yang istilah ini digunakan dalam halaman 404. Jadi janji Allah ini ya, janji Allah ini kalau kita lihat kisahnya, Abu Bakar sampaikan mereka ni bertaruh Ustaz. Bertaruh. Abu Bakar walaupun pada waktu ini sudah Islam, bertaruh kerana masih belum ada lagi pengharaman judi pada waktu itu. Bertaruh 100 ekor unta. Ya. Jadi mereka dah kata alah tunggu pada tahun pertama masih lagi Farsi menang. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun ke-6 itu dapat berita sebenarnya Rom dapat mengalahkan Farsi. Maksudnya orang Kristian ya, kerajaan pada waktu itu dapat mengalahkan Farsi pada waktu itu, dan akhirnya dapatlah si Abu Bakar 100 ekor unta yang ditaruhkan ya. Tetapi Abu Bakar bukan fokus kepada, ataupun kisah ini bukanlah fokus kepada 100 ekor unta, tetapi kebenaran daripada janji Allah. Allah nyatakan pada ayat 6, wa'dallah ya, inilah janji Allah, la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktharan nasi la ya'lamun ya. Sesungguhnya Allah ini tidak memungkiri janji, tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui. Jadi ini adalah satu prinsip Ustaz ya, dalam kita melihat kehidupan kita ini, kita jangan pandang kekuatan dan kelemahan sebagai satu lambang kemenangan. Ya, kita tengok macam Farsi itu, dia kuat, dia menang, oh dia ni terus menang. Ataupun kalau orang ni dia kaya, oh dia ni akan terus berjaya. Kalau dia ni ada pangkat, dia akan terus berjaya. Berjaya ini dia sebenarnya adalah satu janji daripada Allah, dan bila sampai masanya seseorang yang layak mendapat kejayaan akan diberi bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ramai manusia tidak mengetahui perkara ini. Mengapa? Pasal ini ilmu yang tak nampak Ustaz ya, benda ke depan. Contohnya lah, kalau dulu saya tahun 2019 Ustaz ya, saya tak membayangkan bahawa saya akan ada dekat Quran Time. Kan? Ustaz ada bayangkan ke setiap hari kita bersiaran untuk membaca Al-Quran penuh pula tu, satu page ulang-ulang lagi tu. Masya-Allah. Tak pernah kita bayangkan ya. Tetapi bila kita buat sahaja apa yang perlu kita buat, Allah boleh beri apa yang perlu kita dapat. Ya, apatah lagi kita bercakap tentang kemenangan umat Islam. Kita lihat sekarang US tengah menang, ataupun kalau dulu Soviet Union apa sebagainya. Tetapi bila Allah kata janji Allah itu benar ya, Allah tidak pernah mungkir janji, maka kita yang tak tahu, memang kita ramai tak tahu, tapi bila kita tengok balik sejarah, betul lah kan, umat Islam itu kalau kita tengok Farsi itu menang. Lepas tu lepas 6-7 tahun menang ya. Kemudian 20 tahun lepas itu kalau kita tengok sejarah, apa yang berlaku? Orang Rom itu sendiri yang dikalahkan oleh orang Islam. Ya. Pasal apa? Pasal orang Islam berpegang kepada nilai keimanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi mengapa ramai tak tahu? Ayat yang ke-7 adalah ayat yang selalu kita dengar ya, dan ini adalah panduan penting kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan puan-puan, untuk kita mengutamakan ilmu yang mana satu dalam kehidupan kita, iaitu istilahnya apa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka itu amat mengetahui perkara yang zahir daripada kehidupan dunia. Bab-bab yang luaran ini mereka itu merujuk kepada orang-orang yang tidak tahu ini. Dia cari ilmu. Dia, kalau kita katakan pada saya lah dulu Ustaz kan, maksudnya kalau belajar engineering, ini kejuruteraan ni bagus ni kan, kalau belajar doktor ni bagus, dan itu belajar daripada, kalau ada buku macam ni lah ya, daripada cover to cover, kulit ke kulit kan, pasal nak menghadapi exam, peperiksaan. Ini istilahnya ya'lamun. Mereka betul-betul bersungguh-sungguh ya pada perkara zahir untuk kehidupan dunia, untuk bina bangunan 20-30 tingkat, sanggup belajar sampai 4 tahun, betul-betul belajar. Tetapi ketika saya belajar dahulu ya, wahum anil la'wi akhiratihum ghafilun, pelajaran untuk akhirat ya, perkara tu dia tak berapa ada sangat kan. Jadi ini banyak berlaku, dan inilah yang disampaikan pada ayat 7. Mengapa di-highlightkan perkara ini?
kerana bercakap tentang hari akhirat, tentang ketetapan Allah, perkara ini ramai orang tak belajar, Ustaz. Betul. Cuba kita bayangkanlah ada 6 bilion orang manusia sekarang di dunia, tuan-tuan sekalian ya. Orang Islam 1.5 bilion dia. Betul. Yang betul-betul belajar Quran pula, yang daripada muka surat ke muka surat ini, masya-Allah. kalau ikutkan pengalaman saya lah Ustaz kan, maksudnya ialah dah berpuluh tahun hidup, tak pernah lagi kot nak pergi satu tersebut. Nak betul, ceritanya istilah raw filun itu ramai orang lalai. Betul. Tapi kalau buku teks dekat universiti tu, tak itu boleh miss memang satu halaman. kan. Jadi kesan daripada perkara ini apa? Kesannya ialah kita tidak tahu dan tidak, bila tak tahu dia akhirnya tak yakin, Ustaz. Ya. Kepada janji Allah, akhirnya bila tak yakin dia tidak pun buat apa yang patut untuk mendapatkan kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi para sahabat bila mereka awalnya mereka ini banyak ilmu-ilmu dunia lah ya. Tetapi bila mereka dapat al-Quran, mereka kaji Quran ni amazingnya Ustaz ya, bila kita baca kemudian kita mula tadabbur ini, akhirnya dia makin lama makin Betul. dia mengembangkan hati kita kan. Betul, kita tak perasan. Kita dengar je, kita dengar ya, saya baca kaji, kemudian bila dengar ustaz baca balik, bila ulang balik, tapi tiba-tiba je hati itu akan rasa okey, kan, semangatnya je itu lain macam ya. Jadi inilah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya, daripada al-Quran ini. Ada orang kata daripada Quran ini cukup ke? Kan, pasal ada orang skeptik, dia rasa cukup ke dengan Quran ini sahaja, satu je kot kan, buku-buku banyak ni takkanlah Quran satu je. Betul. Tapi sebenarnya daripada al-Quran ini bukan sekadar kita baca Quran dan lepas tu baca Quran, lepas tu baca Quran. Betul. Quran akan suruh kita pergi buat apa yang patut dibuat. Ini adalah dia punya standard ataupun puncanya. Mari kita baca ayat yang ke-8. Salah satunya apa? Berfikir pada diri kita dan juga pada ciptaan langit dan bumi. Itu maksudnya pelbagai jenis ilmu, biologi ya, tentang ilmu apa, fizik, ilmu kimia, ilmu astronomi, ilmu zoologi, apa logi-logi yang ada tu, itu sebenarnya adalah ilmu yang asalnya kita boleh lihat pada ayat yang ke-8. Kita baca sekali lagi bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Subhanallah Ustaz, hari demi hari bersama dengan al-Quran Ustaz. Betul Ustaz cakap tadi, bukan kita nak 24 jam tu maknanya al-Quran, tapi kita nak al-Quran tu dalam kehidupan kita. Tapi daripada al-Quran itu dia akan menggerakkan kita, mengaturkan, membuka mana yang tersumbat contohnya, ataupun yang terhalang, barakah tu kan, mukjizat al-Quran Ustaz. Dia lebih kurang setiap ayat ini Ustaz ya, dia ada cahaya Allah. Tapi kadang-kadang dia tersumbat. Jadi kita kena baca banyak kali tu kan. Lepas tu kita nampak bercahaya. Okey, next kan. Lepas tu kadang-kadang dah dapat cahaya. Setahun lagi tersumbat balik. Biasalah hati berkarat kan. Betul Ustaz. Kita terus kena baca. Teringat Ustaz Fasbus sebelum ni kita kongsikan supaya nak menghilangkan jelaga di sebalik kaca intan apa? Permata semualah. Ya, betul. Kita baca sekarang ayat ke-8 tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون صدق الله العظيم. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara kedua-duanya
melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Ada dua perkara Ustaz ya. Maksudnya Allah suruh perhatikan apa yang ada dalam tubuh kita dan juga pada alam mayapada yang kita tengok pada cakrawala yang ada. Sebenarnya pada kejadian langit dan bumi ini, satu Allah nyatakan wama bainahuma, dan juga di antara keduanya itu ada al-haq. Apa maksud al-haq? Kebenaran. Apa maksud kebenaran? Ia adalah tujuan. Ya, semua itu ada tujuan. Allah bukan ciptakan kita ini, gigi kita, tangan kita ini bukannya sia-sia. Dia ada tujuan. Tujuannya adalah untuk kembali balik digunakan, difungsikan kepada Allah Subhanahu taala. Itu satu. Dan satu lagi adalah alam ini, matahari, bulan ini sebenarnya bukannya Allah jadikan saja-saja ya, tetapi sebenarnya nak menunjukkan kehebatan Allah dan agar kita menjadi, tujuannya apa? Menjadi hamba yang memanfaatkan matahari, bulan untuk cahaya, vitamin D. Dalam masa yang sama, cahaya itu juga kita tentukan waktu solat agar kita tetap menjadi hamba yang benar-benar pada Allah Subhanahu taala. Itu peranan pertama. Dan yang keduanya Allah cerita tentang diri kita dan alam ini, dia ada ajalim musamma, ada deadline. Ada deadline. Kaki kita Ustaz ya, kuat waktu dulu main hoki kan. Tapi satu masa deadline dia ya, alah sakit pula kan. Lepas tu sihat balik. Betul. Itu adalah ajalim musamma. Nak ceritanya apa? Kalau itu adalah naik turun dalam hidup, kita juga akhirnya akan kembali, dan adakah kita akan naik balik di akhirat nanti ke syurga ataupun boom jatuh di humban ke dalam neraka Allah Subhanahu taala yang kita doa dijauhkan. Dan di hujung itu Allah cakap banyak manusia pada pertemuan dengan Tuhan mereka abaikan. Mereka tak nampak sebenarnya semua perkara ini ada fungsinya adalah untuk beri yang terbaik agar bertemu Allah nanti saya dapat yang terbaik. Tetapi ada orang yang dia menggunakan matahari, dia gunakan signal data internetnya untuk perkara hiburan, hidup di dunia bukan nak bertemu Allah yang esa. Jadi di sini pelajaran penting membawa pada perkataan pilihan pada hari ini. Kita saksikan aqaba, iaitu maksudnya akibat ataupun kesan, balasan. 80 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah perkataan yang penting kita beri perhatian bahawa sebenarnya dalam hidup kita ini semua perkara ada akibatnya, tetapi akibat itu mungkin dalam masa yang segera, mungkin dalam masa yang panjang. Yang pastinya kita belajar janji-janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita dapat memahami dan meyakini perjanjian ataupun janji daripada Allah itu yang benar, yang akan menyebabkan kita bahagia jika kita kutakan bersama. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Perbanyakkan ucapan salawat dan salam kita ke hadrat junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Antara jadi saya tolak al badru alaina tadi saya masyarakat Madinah saja mengalu-alukan kehadiran Nabi ya. Pada waktu itu sebenarnya Nabi baru sahaja kena macam-macam di Mekah. Betul, ya, dia bila dengar lagu itu nasyid tersebut, satu gembira, betul, tapi salah satu juga dia amat meruntun hati. Betul, lah, subhanallah ya, pasal Nabi berjalan daripada Mekah itu bukan direct terus ke Madinah. Betul. Dia terus ke bawah dan ke atas, dan bila sampai ke sana itu disambut. Kalau orang tak nak di Mekah tak apalah, Allah. Ada orang di Madinah ya. Cara Allah menyusun itu. Betul. Dan itu jugalah yang dinyatakan dalam surah Ar-Rum ini. Maksudnya ialah pertukaran silih berganti kebenaran ini dan janji Allah pasti. Betul Ustaz. Ya. Allahu Akbar. Tunggu saya. Nabi pun ketika nak meninggalkan kota Mekah kan. Melihat kota Mekah kan.
pasti satu hari nanti akan kembali ya ke kota Mekah. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberi kesempatan kepada kita untuk kita menziarahi maqam junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunaikan umrah, menunaikan haji insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi sebelum kita meneruskan sambungan ayat 10 sehingga ayat 15, kita nak tengok sekejap ruangan tajwid kita, apa agaknya topik yang kita nak kongsikan, yang kita nak ulang kaji pada hari ini. Jom kita sama-sama ikuti tajwid pada hari ini, iaitu ulang kaji hukum tajwid, iaitu hukum mad jaiz munfasil, ya. Mad jaiz munfasil. Kadar mad dia ialah 4 atau 5 harakat. Dan contoh yang kita nak lihat dalam halaman 405 pada hari ini, iaitu di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Baik, kat mana kalimah dia? Kalimah dia ialah perkataan ataupun kalimah fi kat situ. Mad jaiz munfasil. Kan? Fi kat situ. 4 atau 5 harakat. Macam mana cara nak kira dia? Fi, daripada buka kepada tutup, kan? 1 2 3 4 harakat contoh. Ataupun daripada tutup. Awalam yatafakkaru fi okey kan, anfusihim. Itu antara cara ataupun contoh untuk kita belajar ulang kaji hukum mad jaiz munfasil. Jangan tertukar pula dengan mad wajib muttasil. Kalau mad jaiz munfasil, dia bercerai huruf mad tadi dengan hamzah. Fi satu kalimah, anfusihim kalimah yang lain. Different word, different kalimah. Jadi itu antara contoh dia lah. Dalam halaman yang kita belajar hari ini, ada beberapa tempat lagi yang melibatkan mad jaiz munfasil. Jadi jemputlah ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan lepas ni, ataupun ada masa lapang sekejap lagi, cuba cari, tandakan. Oh, kat mana lagi Kat mana lagi? Oh ni wa amaruha contoh. Jadi ada beberapa tempat lagi dekat mana dalam halaman ini. Lepas tu bolehlah kongsikan ustaz dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Wallahu alam, selamat mencuba insya-Allah. Baik, begitulah perkongsian berkaitan dengan tajwid pada hari Jumaat ini, untuk terus kita baca yang terbaik ustaz ya. Baca dengan cara yang terbaik, kita alunkan dengan suara yang terbaik, kerana ini adalah perkataan yang mulia ustaz. Betul, perkataan yang mulia, dan perkataan ini adalah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau zaman dahulu ini, perkataan ini ialah yang menjadikan Nabi bersemangat, yang menyebabkan Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan lebih daripada itu ia menggegarkan Rom pada waktu itu. Kerana apa? Kerana Rom memang kita sokong kerana mereka agama Samawi, tetapi bila mereka membuat kerosakan, membuat kerosakan, maka akhirnya hancur Rom tersebut dan dikalahkan oleh orang Islam yang mendapat inspirasi daripada surah Rom ini sendiri. Maksudnya ialah pertukaran kuasa tamadun itu adalah sesuatu yang terus berlaku. Siapakah yang akan berada di atas itu adalah orang yang paling layak untuk melakukan kebaikan pada waktu itu. Mari sama-sama kita lihat kepada ayat yang ke-9 dahulu sebelum kita pergi lebih jauh lagi, ya, di mana ustaz ada baca tadi awal tadi ustaz ya. Awalam yasiru. Ya. Awal Allah nyatakan suruh berfikir pada ayat 8, itu kita tak payah jalan pun tak apa, duduk rumah fikir tentang diri kita pada penciptaan langit dan bumi. Tetapi bila Allah nyatakan lagi, kalau nak dapat lagi impak daripada al-Quran ini, jalan. Ya, kita berjalan, yasiru fil ard fayanzuru, ya, perhatikan kesan kepada orang-orang sebelum ini. Kita boleh berjalan ke mana ustaz? Ke Eropah boleh, ke US boleh. Kalau ke negara-negara Arab Timur Tengah itu, kita akan nampak apa? Kanu, ya, kita akan nampak mereka itu lebih kuat. Itu yang pertama, ya. Tempat cantik, tapi di sebalik tempat cantik itu kita kena perhatikan ada tinggalan-tinggalan yang mereka itu lebih kuat. Mereka itu mungkin mengolah bumi mereka, istilahnya mereka bercucuk tanam dengan amat bagus. Wa amaruha, ya, iaitu ada bangunan-bangunan yang tinggi selain daripada mereka memakmurkan tempat itu. Pelbagai negara, pelbagai tempat. Bila kita perhatikan perkara itu, mereka sebelum ini lebih banyak lagi daripada apa yang dibangunkan oleh orang-orang musyrik di Mekah tersebut.
waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, dan sebahagian mereka itu didatangi oleh rasul dengan bukti yang nyata seperti kaum Ad, seperti Madian. Tetapi apa yang berlaku? Allah kata mereka itu hancur bukan kerana Allah yang menzalimi mereka, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ini kita sudah lihat dalam surah sebelum ini, dalam surah yang ke-28 surah Al-Qasas, dalam surah Al-Ankabut, dan kali ini Allah bawakan lagi nak cerita bahawa sebab kezalimanlah menghancurkan sesebuah tamadun. Kezalimanlah yang menghancurkan sesebuah negara. Dan apa lagi? Kita baca ayat 10 hingga ayat yang ke-15 untuk memahami perkara ini agar kita jangan jadi orang yang mungkin tak berkuasa. Lepas tu Allah bagi kuasa dan juga kekayaan, kejayaan, lepas itu dijatuhkan kerana tidak mengambil pelajaran daripada surah Ar-Rum ini. Kita baca ayat 10 hingga ayat 15. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak menyambung ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-15. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bermusafir bersama Ustaz Faz. Dapat tengok ini dibacakan ayat, ditadabburkan. Oh subhanallah, satu perjalanan journey yang sangat menarik insya-Allah Ustaz. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari Jumaat ni Ustaz. Hari Jumaat insya-Allah taala. Baik. Jadi kita baca ayat yang ke-10 sehingga ayat ke-15. Tadi kita dah baca dengan sikah seperti biasa. Yang kedua ni kita nak baca dengan Hijaz, murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 10 hingga 15. Kita menyambung Ustaz ya. Yes. Alhamdulillah Allah menjelaskan kepada kita lagi. Tadi awal bercakap tentang satu tamadun yang kuat ya, pelbagai binaan-binaan yang mantap, sebelum ini lebih mantap daripada apa yang telah dibina oleh orang-orang musyrik di Mekah itu sendiri. Tetap juga mereka dihancurkan kerana mereka melakukan kezaliman. Apakah kezaliman ataupun apakah perkara yang paling teruk? Allah nyatakan pada ayat yang ke-10, thumma kana aqibatal ladina asa'u su'a, iaitu apa? Iaitu kemudian azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang yang mengerjakan kejahatan kerana mereka yang pertama mendustakan ayat Allah dan yang keduanya memperolok-olokkannya. Rupanya dua perkara ini Ustaz ya. Yeah. Adalah kezaliman yang paling teruk sekali ya, iaitu apabila seseorang itu mendustakan ayat Allah. Yeah. Apa maksud mendustakan ayat Allah? Apabila ada mesej yang baik datang daripada Rasul yang kita baca daripada Al-Quran ini dinafikan, dan lebih daripada itu ayat-ayat Allah ini adalah untuk mengubah kepada amalan-amalan yang zalim dalam masyarakat. Tetapi bagi sebahagian daripada orang-orang musyrik ataupun umat manusia, mereka kata kami tidak mahu mendengar, kami tidak mahu layan, dan malah mereka mengejek-ejek, memperolok-olokkan orang yang nak membawa kepada kebaikan. Pada zaman Mekah itu adalah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang ke-10. Jadi memperolok-olokkan ini sebenarnya bagi adik-adik dekat sekolah menengah kadang-kadang kan tengok orang lain terjatuh ke, kita mengejek, memperolok ataupun kita merendah-rendahkan orang lain. Ini adalah tabiat-tabiat yang sebenarnya kita kena jaga-jaga. Ya, mendustakan satu, ini mendustakan ini kita dah tahu tapi kita tolak, itu satu kerana sombong, dan yang keduanya ialah mempermain, menghina kepada orang yang membawa kebaikan, itu akan menjemput kepada kezaliman ya, menyebabkan seseorang itu mungkin akan dihancurkan, akan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini mengapa orang sanggup sombong, mengapa orang sanggup mengejek kepada kebenaran? Kerana dia tidak sedar kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kehebatan Allah? Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu thumma ilaihi turja'un. Iaitu Allah lah yang memulakan setiap penciptaan dan akan mengembalikannya, kembali balik kita sakit, tua, kita ni meninggal, wa thumma ilaihi turja'un. Perkataan thumma ilaihi turja'un itu penting. Kerana kita bukannya mati terus jadi debu saja Ustaz ya. Ada orang kata kita enjoy je, buat je apa-apa, nak rompak, nak rasuah kan. Bila lagi nak enjoy? Hidup hanya sekali. Tak, bukan sekali. Ada lagi sekali lagi. Ya. Pasal mengapa cakap hidup hanya sekali? Kerana dia mungkin tak baca Quran. Kalau tadabbur Al-Quran tahu bahawa kita ini dulu mati, kita dihidupkan, kita akan mati, kita akan dihidupkan sekali lagi. Hidup yang satu lagi itu namanya hayawan. Kita dah belajar dalam surah Al-Ankabut. Al-hayawan. Tak belajar Al-Quran, kita mungkin rasa macam okey, saya tahu yang ada akhirat tu, tapi saya nak yang ini juga. Nak yang ini juga. Yang tak apalah saya tak guna nama saya guna nama adik saya ke, nama abang saya ke, yang penting saya dapat apa yang saya nakkan. Jadi dia boleh memanipulasikan sesuatu perkara untuk kepentingan diri, tak rasa bahawa nanti depan Allah nak jawab macam mana. Allah. Kan. Mudah cerita nak tahu takut ke tak takut senang Ustaz kan. Kalau kita waktu sekolah menengah tu kan, kalau kita buat silap tu nanti cikgu kata saya akan panggil mak. Allahuakbar. Kalau kena rotan tak apa, tapi jangan panggil mak. Itu berat nanang. Berat nanang. Kan? Berat betul. Tak sanggup. Pasal apa? Pasal itu adalah insan yang amat kita sayangi. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang berhadapan dengan Allah yang Maha Penyayang. Allahuakbar. Ya, di mana kita disoal, dan disoal itu bukannya soal private Ustaz ya. Disoal di khalayak ramai, di satu dunia di mana di depan kita, di sekitar kita ada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang menyaksikan kita sebagai umat. Jadi perkataan turja'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, perkataan itu adalah untuk kita rasa bahawa saya akan ditanya. Saya akan ditanya, lepas tak saya ya, lulus tak saya apabila saya berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yauma taqumus saa'ah, pada ayat yang ke-12, pada hari dibangkitkan as-saa'ah, hari kiamat itu, apa yang berlaku pada orang-orang yang berbuat durjana? Mereka yublisu. Ya, yublisu ini maksudnya mereka berputus asa, mereka rasa selama hari ini dia rasa macam dia power, dia boleh buat apa-apa sahaja, menjajah dan membuat segala kerosakan. Tapi pada waktu itu mereka yublisun. Ya, yublisu ini maksudnya putus asa dan rasa macam memang betul lah ya, betul apa yang telah disampaikan oleh para rasul. Ayat 13 kita nak baca sekali lagi untuk kita sama-sama
melihat mengapa ada orang sanggup berbuat mujrimun ataupun berbuat dosa dan terus buat dan dia tidak mahu bertaubat. Mungkin di kalangan kita ada yang buat dan kita rasa alamak saya nak berhenti. Tapi ada orang yang buat dan dia nak buat lagi dan dia tak kisah bahawa dia nak merosakkan lagi masyarakat, negeri dan negara. Ayat 13 ada rahsia yang tertentu. Kita baca Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-13. Masya-Allah. Ayat ni mencabar Ustaz Faz. 1 2 3 ada 3 mat wajib kat situ. Oh, pandai Ustaz Faz pilih ya. Oh ya. Memang menguji nafas betul. Hari Jumaat. Jumaat. Baik, tuan-tuan dan puan ibu ayah sekalian yang saya kasihi, jom kita baca ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-13, dan tidak mungkin ada pemberi syafaat pertolongan bagi mereka daripada berhala mereka sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Istilah yang digunakan di sini adalah syuraka ihim, diterjemahkan sebagai berhala, tetapi adalah sekutu. Sekutu ini mungkin berhala dalam bentuk batu tersebut Ustaz ya, tetapi juga dalam bentuk manusia. Ada orang yang mensyirikkan Allah dengan menyembah nabi. Menyembah nabi pun tak boleh Ustaz ya. Menyembah nabi, orang alim, apatah lagi kalau orang tu memang buat perangai, lagilah bos-bos yang zalim. Jadi di sini Allah menyatakan bahawa di sana nanti tak ada backup. Tak ada pula yang dulu kamu kan boleh backup saya ketika saya buat ini, kamu tolonglah rekomenkan saya jangan sampai saya ni masuk ke penjara, sampai disiasat dan sebagainya. Sampai sana tak ada. Dan malah yang nak backup dia itu pun dia kata kafirin, aku tak ada kaitan dengan kau. Pada hari itu ayat 14 dinyatakan manusia yatafarraqun, berpecah-pecah, masing-masing urus masing-masing, suami mungkin berpisah dengan isteri, ayah, ibu, anak berpecah-pecah. Kerana apa? Kerana yang penting adalah iman, amal soleh. Pada ayat yang ke-15 barulah dikumpulkan fi raudatin yuhbarun, yang penuh dengan kegembiraan, penuh warna-warni. Kerana di dunia ini mungkin tak warna-warni sangat. Dia baca Quran, Quran dia tak ada warna-warni sangat Ustaz ya. Dia warna-warni je dalam hati. Subhanallah. Dia tak macam kalau dia pergi berhibur ke yang tidak ikut pada nafs ini, dia boleh ubah. Tetapi Quran ini tetap. Dan kerana berpegang kepada perjuangan ini, maka akhirnya Allah memberikan suasana indah, raudatim yuhbarun, ya, yang amat bergembira dan amat indah. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, sentiasa belajar dan menyahut seruan daripada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita beri perhatian kepada hal akhirat selain hal dunia bagi memastikan kita ini tidak lalai menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita kaji alam sekitar untuk menghargai alam akhirat. Kita berdoa. Terima kasih Ustaz Fas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di penghulu segala hari ini ya Allah, Jumaat yang penuh barakah ini, tangan kami tadahkan tidak putus-putus memohon ke hadrat-Mu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa ibu ayah kami, mertua kami, muslimin dan muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan Al-Quran teman hidup kami, teman mati kami, teman kami di mahsyar nanti, teman kami di titian sirat nanti, teman kami ya Allah di syurga-Mu nanti ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, permudahkan hitungan amal kami ya Allah. Lancarkan, fasihkan lidah kami menjawab apa juga persoalan-Mu nanti ya Allah.
Mudah-mudahan barakah Al-Quran yang mana kami gerakkan lidah kami membacanya, mata kami melihat, mengkaji, mengamalkannya, ya Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, dan kita adalah antara mata rantai penerus mata rantai perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tabung gerakan Al-Quran. Saya jemput tuan-tuan untuk bersama pada hari Jumaat ini untuk kita membanyakkan lagi amal kebaikan kita, dan kita adalah orang-orang yang dijanjikan kemenangan oleh Allah kerana bersama dalam kafilah perjuangan Al-Quran ini sendiri. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok, dan terus kita akan mengulang kaji 6 halaman pada minggu ini agar jangan terlupa Ustaz ya, dan kita ingin terus bersama Al-Quran hingga ke hujung usia kita. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.